Kita mula kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ma'ashabul izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Taala akan kebajikan, yang saya berikan kepahaman di dalam agama, insya-Allah. Yang dihormati atau imam kita, sebenarnya silakan Tuan Bilal, yang Tuan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Taala sekali lagi kita dapat bersama pada malam ni setelah kita berehat sempena Ramadan, Syawal kan. Dah Syawal ke, dah penghujung Syawal dah ni. Dah penghujung ni, dia punya lain macam kan penghujung ni. Sebab undangan tu terlalu banyak, berlapis-lapis undangan ni kan. Siang ada, malam ada kan. Tak habis. Semua berebut lah tu. Nak buat jamuan rumah terbuka, jamuan hari raya lah, macam-macam. Baik. Kalau tempat lain dah lama dah start kuliah ni. Saya start kuliah hari tu 14 bulan. 14 bulan dah start kuliah dah. Tempat-tempat lain macam tu juga. Mana masuk minggu yang ketiga, keempat, dah start lah. Masing-masing surau-surau start kuliah balik, insya-Allah. Jadi malam ni di sini, insya-Allah, malam hari itu di Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang. Jadi malam di sini. Jadi malam ni kita sambung lah Kitab Bidayah Hidayah. Betul tak? Cara meninggalkan maksiat batin tu tak? Maksiat batin. Masih lagi dalam pembahasan hadis hari itulah. Hadis Mu'az. Di mana malaikat membawa amalan manusia naik ke langit yang pertama, kemudian langit yang kedua, seterusnya dia bawa ke langit ketiga, seterusnya dia bawa ke langit keempat, kelima. Semua amalan-amalan tadi ditolak oleh Allah Ta'ala lah, oleh para malaikat. Dipukulkan
malaikat tadi ke muka orang yang mengerjakan amalan tadi, sebabkan banyaklah kelemahan-kelemahan yang ada pada amalan tadi. Antaranya mengerjakan ghibah, mengumpat. Yang hamba yang manusia mengerjakan banyak mengumpat, untuk langit pertama lagi dah ditolak dah. Dipukulkan amalan tadi pada muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, pengumpat. Kemudian pada langit yang kedua ditahan lagi, ditolak. Kerana amalan itu manusia tadi dia buat hanya untuk mendapat keuntungan dunia. Jadi Allah Ta'ala telah menyuruhku, kata malaikat tadi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang tadi melintasi aku untuk naik langit, terus naik ke atas. Maknanya dia ditolaklah amalan tadi. Kemudian pada langit ketiga, malaikat pun menahan amalan tadi. Kerana apa? Kerana amalan orang itu sifat takabur. Ada sifat takabur pada dirinya. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang takabur dapat melintasi aku. Kemudian pada langit keempat, ada juga amalan orang yang amalan dia baik, bagus dan sebagainya, tapi tetap juga ditolak. Kerana amalan tadi mengandungi ujub. Ujub mana hairan diri ya. Kata malaikat ujub, Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub melintasi aku. Ia beramal adalah kerana dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Ujub mana hairan diri lah. Kemudian yang kelima pun juga ditolak. Kerana apa? Kerana amalan itu penuh dengan hasad kepada orang belajar ilmu dan beramal seperti amalan dia. Ia menghasut orang lain yang melakukan sebarang kelebihan dalam ibadah. Ia juga mencela mereka. Maka ditolak oleh malaikat lah amalan orang tadi pada langit yang kelima. So sekarang ni kita lihat pada langit ke-6. Lihat langit ke-6. Kemudian di muka surat 147, saya punya 147 lah. Tentang muka surat apa? 137. Saya punya 147. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Ni lain pula. Baginya cahaya seperti bulan purnama. Masya Allah Zan. Amalan orang tadi seperti cahaya, bercahaya-cahaya seperti bulan penuh purnama. Baginya cahaya seperti bulan purnama daripada sembahyang. Disebabkan sembahyang, pahala sembahyang yang dibuat, kemudian zakat, umrah, jihad dan puasa. Jadi malaikat hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai pada langit ke-6. Lalu berkatalah malaikat penjaga langit tersebut, berjaya dibawa sampai ke langit ke-6. Maka berkatalah malaikat yang menjaga langit ke-6, dia kata, berhentilah kamu dan pukullah amalan ini akan muka orang yang mengerjakan dia. So sama jugalah macam sebelum ni. Waqifu wadribu bihadzal amal wajhus sahibihi. Semula Arab, kita Arabnya dia kata berhentilah. Kif, berhenti. Wadrib, pukullah. Amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana dia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba yang terkena bala. Dia tak kesian pada orang-orang yang kena bala. Kemudian orang kesusahan, bahkan dia merasa gembira dengan demikian. Dia suka pula sonok. Kalau orang tu rumah terbakar, lantakkan kau, baguslah tu. Kalau orang tu kereta berlanggar, baguslah tu, kan? Sonoklah. Kalau orang tu rumah kena banjir, memang patutlah kena banjir, kan? Memang patut banjir. Mana dia sonoklah kalau orang kena musibah. Akulah malaikat rahmat, kata malaikat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini
dapat melintasi aku. Sama juga yang sebelum ni. Mana malaikat dia ada dia punya roadblock lah istilah kita kan. Roadblock. Kan? Tengok tak lepas. Dokumen tak lengkap. Lesen tak ada ke, kan? Rotek mati kan? Tayar botak ke, ini tak layak. Lampu tak hidup ke, tak menyala. Kalau kenderaan lah tak lepas lah gitu. Ataupun bawa benda terlarang dalam kereta. Dalam kereta buat snapshot dia, cek dulu okey ke tak okey. Baik, Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Kemudian naiklah pula malaikat Ahbazah membawa amalan seorang hamba. Naik lagi malaikat bawa lagi amalan lain pula. Wa tasadu hafazah bil amal. Yang mana amalan tadi seperti sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir seperti bunyi lebah. Dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersamanya dengan amalan itu 3,000 orang malaikat, 3,000 malaikat. Jadi mengiringi akan amalan tadi rupanya para malaikat yang lain. Ada 3,000 malaikat mengiringi akan amalan tadi. Yang mana amalan hamba tadi penuh dengan pahala sembahyang, pahala puasa, nafkah, zikir, warak. Kemudian penuh dengan zikir seperti bunyi lebah. Dan baginya cahaya pula. Amalan tadi bercahaya seperti cahaya matahari. Dan diiringi dengan 3,000 malaikat. Masya-Allah tuan-tuan. Kemudian mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu langit tersebut, dia kata, bawa juga tuan-tuan, berhenti juga. Kan? Mereka kata, kif waqifu wadribu bihadzal amal wajhi sahibihi. Berhenti dan pukulkan amalan tadi ke muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukul oleh kamu akan segala anggota dia. Masya Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Dan tutupkan ke atas hatinya, akulah malaikat zikir. Akulah malaikat zikir. Mana zikir di sini bermakna mencari sebutan, iaitu orang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Riak lah, macam tu istilahnya. Beramal supaya orang menyebut-nyebut tentang kehebatan dia. Wah, ni hebat ni, dia ni qari ni, bagus suara dia. Orang semua tak bagus. Dia ni hafal Al-Quran, orang tak hafal, dia seorang hafal. Kan? Dia ni pandai bahasa Arab, orang lain semua tak pandai. Kan? Dia ni doa panjang, imam lain semua doa pendek. Dia seorang je doa panjang. Jadi dia sukalah orang menyebut-nyebut nama dia kan. Sebab ada orang Malaysia macam tu kan. Ada. Tapi bukan kat sini lah, tempat lain lah. Dia suka nama disebut. Nama Kang marah dia. Contohlah kalau dapat datuk kan, pingat datuk, tak sebut nama itu, datuk tu bongih dia. Siapa nama tu? Siapa ada pengurusi tu? Siapa MC tu? Tak pernah ada kau. Dia tak pernah ada kau. Macam tu. Riak, Akulah malaikat zikir. Jadi zikir di sini bermaksud mencari sebutan, iaitu seorang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang yang riak daripada sampai kepada Tuhanku, dia kata malaikat tadi. Aku tak akan benarkan amalan ni dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia beramal bukan kerana mencari keredaan Allah taala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha. Fuqaha ni orang fiqh lah. Dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Masya Allah. Supaya namanya itu masyhur dan terkenal
Sebab ada orang macam tu lah tuan. Ada. Apalagi kalau dia tak ada title kan. Ada title ni pun susah juga. Lebih baik tak ada title apa-apa. Bila dapat title ni tuan, tak sombong tu lain macam rasa kan. Kau tak kenal Den kau? Kau tak kenal Den? Akulah doktor ni lah, doktor tu, profesor tu lah, profesor ni kan. Aku ni lah datuk tu, datuk ni. Tak kenal? Aku ni lah datin tu. Kau tak kenal aku datin? Adalah macam tu. Tapi bukan kat sini lah, tempat lain lah, kat England. Di merata tempat. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak itu melintasi aku. Kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan yang riak. Amalan penuh dengan riak, Allah Ta'ala tak terima. Itu yang kita takut tu kan. Kita takut tu, kita penat dia beramal tu tak kat dunia ni. Rajin datang ke masjid, rajin datang ke surau, rajin datang ke pengajian kan. Kalau ustaz pula rajin mengajar, imam pula rajin jadi imam. Kita takut nanti amalan kita tu akhirat besok kosong, tak ada apa-apa. Penat je kan? Tih kan macam tu. Tu kita kena jaga-jagalah. Baik, yang ke-8 tu kan. Yang ke-8, kemudian naik pula malaikat Hafazah dengan amalan seorang. Amalan itu berupa sembahyang, pahala sembahyang, pahala zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tak guna, dan juga banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Dia banyak diam, tak banyak cakap. Kita ni kan cakap, jumpa pula geng pula, kawan lah, berburak macam cerita kan. 2 tahun pula tak jumpa tu, gaya 2 tahun tak gaya. Covid macam-macam lah cerita kan. Cerita ayam lah, cerita itik lah, cerita monyet lah, cerita buah lah, buah durian lah, jangan. Cerita cucu lah, cucu menantu lah. Semua macam-macam cerita lah. Tapi Allah Ta'ala lebih suka pada orang yang berdiam kan, banyak diam dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit, sehingga mereka melintasi segala harangan dan akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni baru sampai tuan-tuan. Yang sebelum ni tuan-tuan kan semua tak sampai, tersekat tuan-tuan di tengah jalan. Tersekat dengan banyak roadblock terpaksa lalui. Yang ke-8 ni tuan-tuan bulan lepas. InsyaAllah. Jadi para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kamu adalah menjaga amalanku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak mengenaki akan aku dengan amalan tersebut. Ia hanya mengenaki sesuatu yang lain daripada aku. Ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Lalu malaikat akan dia oleh 7 petala langit dan juga isinya. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan segala isinya. Masya Allah tuan. Semaknanya yang ke-8 ni pun tak terima juga, walaupun sampai pada Allah. Walaupun sampai pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak terima juga. Yang lain ni langsung tak sampai tadi. Yang 7 sebelum ni kan, yang ini sampai juga. Tapi Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu apa yang dia amal. Dia beramal bukan kerana aku. Dia mengenaki sesuatu yang lain daripada aku. Kerana itu aku turunkan katanya akan laknatku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kan. Itu sebabnya kita kena berjaga-jaga kan. Takut nanti amalan kita tu Allah Ta'ala tak terima. InsyaAllah. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu
dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan juga segala isinya. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, lalu Muaz menangis. Saya berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ni adalah Muaz. Aku ni adalah Muaz. Telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau daripada seorang lelaki, iaitu Khalid bin Ma'an, yang pernah berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, ceritakan padaku tentang hadis yang pernah kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Lalu Muaz menangis sehingga aku sangka dia tak dapat berhenti. Tetapi akhirnya Muaz berhenti pada menangis. Lalu Muaz pun menceritakan akan apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal hadis inilah. Macam tu. Betul kan? Itu sebabnya disebut sini Muaz mendengar sabda Nabi tadi, lalu Muaz menangis dia berkata, engkau adalah Rasulullah SAW, sedangkan aku adalah Muaz, seorang hamba, dan aku ni bukan Rasul. Maka bagaimana aku akan dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, so macam mana nak selamat? Macam mana nak selamat daripada perkara-perkara tadi? Kan? Ya, tapisan-tapisan malaikat tu pada setiap langit. Maka Rasulullah bersabda, dia kata, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Kata Rasulullah, walaupun dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, kemudian wahai Muaz, jagalah lidahmu baik-baik. Jagalah lidahmu baik-baik. Hafiz ala lisanika, mu ke atasmu, dan jangan engkau pertanggungkan dosamu ke atas mereka, dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Jangan kita anggap diri kita bersih, tapi anggap diri kita itu penuh dengan dosa. Jangan pula engkau mencela orang lain. Jangan suka cela orang lain, kutuk orang lain, maki hamun orang lain. Kita menganggap diri kita ni bagus sangat kan? Macam tu. Jangan pula mencela orang lain. Jangan kau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan kau campurkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Jangan campurkan urusan dunia dan akhirat. Wala tudhilul amal dunya fi amal akhirah. Kemudian jangan kau menyombong diri dalam majlis ilmu ke apa-apa dalam majlis lah. So janganlah kita cakap sombong, kan? Jangan kau menyombong diri dalam majlis. Nanti orang ramai akan takut padamu kerana kejahatanmu. Dan jangan kau berbisik kepada seorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Jangan kita berbisik dengan seseorang. Contohlah ada 3 orang kan, kita yang ketiga, mana kita jangan berbisik dengan seseorang sedangkan ada seorang lagi sebelah kita. Yang bisiknya tu lah, kecuali kita minta izin pada dia lah. Kami. Kemudian, dan jangan engkau memisahkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Akan putuslah segala kebaikan dunia dan akhirat. So janganlah kita takabur, sombong, ego kan, takabur, bongkah, apalagi bongkah kan. Tengoklah kalau orang dalam orang berpidato tu dalam Dewan Undangan Negeri ke kan, tengoklah dalam Melaka dulu kan. Babi sekarang tak ada dah babi tu. Dia tak pernah kalah tu kan tadi kan. Kalah tadi. Kalau tidak kan tu kan. Babi. Siapa babi? Kau babi. Kan? Gitu. Kita dengar pun macam budak-budak sekolah rendah, sekolah tadika. Saya rasa budak tadika pun tak macam tu kan. Lagi teruk pada tadika. Ada tengok kan? Kan? Dewan Undangan Melaka tu.
Baik. Baik, seterusnya, dan jangan engkau carikan akan manusia, maka mencari akan engkau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat. Jangan carikan, maksudnya jangan pecah belahkan lah. Jangan pecah belahkan orang, maka mencari akan engkau oleh anjing-anjing api neraka. Sebagai cari, wan nasyitati nashta, dan demi yang mencari akan sebagai cari. Maka apakah kau ketahui wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari? Maka Muaz bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa yang mencari? Siapa yang mencari? Lalu Nabi menjawab, itulah anjing-anjing garang dalam api neraka yang akan mencari daging sehingga sampai ke tulangnya. Masya Allah, tuan-tuan. Dah tahulah macam mana nak menggambarkan anjing-anjing yang mencari. Tengoklah kalau anjing mencari, kalau di kerumun ni, tengoklah kalau orang pernah tengok tak video orang memburu babi. Orang asli biasanya, orang asli ataupun yang non muslim lah, dia buru babi ni kan babi seekor je, tapi anjingnya sampai berpuluh anjing ni, dia kerumun babi tu. Dah tengok, cuba tengok dalam YouTube kadang kan. Kan biasanya orang bukan orang non muslim lah, ada orang yang suka memburu babi ni kan? Ada yang orang Sarawak kan, anjingnya bukan seekor kan, berpuluh aja dia hantar. Babi seekor je kan, tak cukup tanah babi tu dulu kan, macam tu. Mana yang babi tu dikocar dia anjing tu, seekor babi tu kan, akhir mati lah. Macam tu. Macam mana besar pun babi, kalau dah terlampau banyak anjing tu, yang buru dia memang tak dapat dia lagi dah. Akhirat so dalam neraka pun tak tahu macam mana kadang. Kemungkinan besar macam tu lah kalau penghuni neraka tu penuh dengan anjing-anjing kan. Baik. Jadi Nabi bersabda, itulah anjing-anjing garang dalam api neraka, dia akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Masya Allah. Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang kau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Khalid bin Madan. Khalid bin Madan ni ada sebut di belakang tadi pada awal hadis kan, seorang lelaki iaitu Khalid bin Madan pernah bertanya kepada Muaz. Ini ada Khalid bin Madan ni. Kemudian lalu Khalid bin Madan berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Quran, paling banyak baca Quran. Sebenarnya kita digalakkan banyak baca Quran. Iqra'u Quran yatina yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu Quran, maka Quran tu besok akan datang bagi syafaat bagi orang yang membaca dia. Itu sebabnya kita digalakkan baca Quran. Lepas subuh kita baca, lepas zuhur kita baca sikit, lepas asar akan baca sikit, lepas maghrib masa sikit, lepas isyak akan baca sikit. Kalau ada masa lapang luang dah itu. Kalau tak ada masa lapang, tak dapat cakap lah. Betul tak? Baik. Maka naklah kau renungkan baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan nak menunjukkan kelebihan. Nampak tak? Ini antara perangai jahat lah. Kata musannaf, kata pengarang, antara perangai jahat manusia ini ialah menuntut ilmu dengan tujuan orang lain. Aku ni nak orang lebih, aku ni yang bagus. Dan dengan tujuan supaya pandai bercakap kepada orang awam, kepada orang yang tidak berilmu. Tapi kalau dia cakap tu nak ajak orang kebaikan, tak ada masalah. Memanglah ada pahala ngajak orang baca Quran tu, memang ada lah.
Tapi sebaik-baiknya kita ajak orang baca Quran, kita pun baca Quran. Kalau kita ajak orang pergi surau, kita pun kena pergi surau. Ni kita ngajak orang surau, tapi kita tak datang surau. Kita ngajak orang belajar ilmu, kita pun malas belajar. Betul tak? Kita malas belajar. Kita ajak orang bersedekah, tapi kita pun malas nak sedekah. Berkira bersedekah kan. Kalau nak bersedekah tu tengok yang paling kocik sekali duit yang warna biru kan. Biru kan RM1. Ambil yang biru lah. Yang merah ada, hijau ada. Dia ada hijau gelap, ada hijau yang pucuk pisang tu. Kalau hijau pucuk pisang tu RM5 je. Hijau gelap tu RM50. Kalau ungu RM100 kan. Kalau oren tu RM20. Tengoklah singkat-singkat kan mana yang paling sesuai ni. Last tu RM2 keluar. Baik, tengok semula. Maka naklah kau renungkan baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahui kerana orang awam. Kerana orang awam, orang tak berilmu, adalah agak lebih jauh daripada perangai-perangai yang jahat, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Macam tu. Orang cari ilmu pun menjadi sasaran jugalah, terutamanya iblis syaitan kan. Iblis syaitan tu pun sebelum dia ingkar arah Allah Ta'ala, dia pun ahli ibadah juga. Dia ahli ibadah kan, beribu tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi disebabkan dia ingkar perintah Allah Ta'ala, sujud pada Nabi Adam, maka akhirnya dia dilaknat dan dikeluar daripada syurga. Baik, maka lihatlah kepada dirimu dan timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik. Macam tu. Baik, apakah yang lebih baik? Itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala perkara yang dapat membinasakan engkau. Lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu, ataukah yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang yang bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu, menjadikan engkau orang yang takabur. Olehmu bahawa 3 perkara ini. Mana 3 perkara? Hasad, riak dan ujub adalah punca kepada segala penyakit hati. Jadi punca pada segala hati. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, iaitu hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta pada dunia. Oleh kerana itu Rasulullah pernah bersabda, hubbud dunya ra'sun ala kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'sun ataupun ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah punca kepada segala kejahatan. Cinta dunia adalah punca pada kejahatan. Dengan cinta dunia juga orang tak kira halal haram. Halal haram tak kisah. Kan? Janji aku dapat duit. Kan cinta dunia. Kita tengok kalau ada pemimpin-pemimpin yang cinta dunia, dia tak kisah. Kan? Janji aku dapat duit. Kalau time pilihan raya tu, dia tabur duit. Janji aku menang. Berapa kau nak, kau boleh bagi. Janji kau undi aku lah. Janji kau undi aku. Aku bagilah berapa kau nak. Kan? Macam tu. Janjilah projek ni. Janji kau undi aku. Sasaran kepada orang yang nak bagi rasuah, untuk nak luluskan dia punya kan. Kan? Ataupun orang ni kalau segi peraturan contoh jalan raya ni, dia salah, tak betul. Ni lesen tak ada ni. Kan? Lepas tu apa lagi?
kenderaan pun kadang tak lengkap, signal pun tak menyala, brake tak makan, kan? Kalau lori itu bawa lebih muatan, kan? Tengoklah kalau lori itu kalau bawa lebih muatan tu, kita pun takut nak lalu sebelah. Bawa mana, besar mana di muatan tu. Tu kadang-kadang kena tahan puasa. Puasa pun kadang ada juga yang lupa diri, dulu duit sikit kan, tak apa, jalanlah kita. Kan? Baiklah. Baiklah 500. Okey, jalan tak masalah. Okey. Lain clear kan. Nampak? Itu yang kadang ada yang kalau ikut pendapatan mereka, tak mampu mereka nak pakai kereta besar-besar, tak mampu nak beli rumah juta-juta. Tapi sebab kalau dia rasuah, kan? Sebab kalau dia rasuah. Nauzubillah, tuan. Mudah-mudahan kita tak termasuk pada golongan tadi, masya-Allah. Sekian tuan, sampai situlah kita punya pengajian. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil